Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar ajar balinya. Rakaman ini adalah untuk kuliah yang terakhir bagi saya, iaitu untuk topik 3.4 asas dan matra bagi suatu ruang vektor. Jadi kita terus kepada definisi apa yang dimaksudkan dengan asas. Okey. Katakan kita ada suatu ruang vektor V. V adalah suatu ruang vektor dan S pula merupakan suatu set vektor di dalam V. Maksudnya S adalah subset kepada V. Okey. S ini adalah asas bagi ruang vektor V jika ianya memenuhi dua syarat berikut. Syarat yang pertama adalah S mestilah tidak bersandar linear. Okey, dan syarat yang kedua adalah S mestilah merentang vektor V ataupun dalam erti kata kita tulis sebagai rentangan S bersamaan dengan the whole ruang vektor V. Okay, jadi kita perlu refer kepada topik-topik yang sebelum ini, 3.2 dan 33, untuk melihat apa yang dimaksudkan dengan S tidak bersandar linear dan S merentang vektor V. Okay. Kita terus kepada contoh. Contoh yang pertama, okay, di sini kita pertimbangkan V-nya, ruang vektornya adalah R kuasa 3 dengan operasi penambahan dan pendaraban skala biasa. Okay. Kita nak tunjukkan yang set yang mana S adalah terdiri daripada 3 vektor, vektor I, vektor J dan vektor K. Okay. Ini adalah subset kepada R kuasa 3. Okay. Apa dia I, J dan K? I, J dan K diberi di sini. Okay. Kita nak tunjukkan S merupakan suatu asas bagi R kuasa 3. Okay. Jadi untuk menjadi asas kepada R kuasa 3, seperti takrifan tadi, ianya S perlu memenuhi dua syarat utama, iaitu S mestilah tidak bersandar linear dan S mestilah merentang R kuasa 3. Okey. Jadi untuk menunjukkan yang S adalah tidak bersandar linear. Okey. Sebenarnya kita dah lihat yang I, J dan K ini, vectors I, J dan K ini tidak bersandar linear. Okey, ataupun kalau kita recall balik apa yang dimaksudkan dengan tidak bersandar linear. Tidak bersandar linear bermaksud apabila kita menulis persamaan K1I tambah K2J tambah K3K bersamaan dengan vektor sifar, okey, iaitu K1 1 sifar-sifar tambah K2, J adalah sifar 1 sifar tambah K3 sifar-sifar 1 bersamaan dengan vektor sifar dalam R kuasa 3 adalah sifar-sifar-sifar. Kita dapati apabila kita selesaikan persamaan ini, samakan setiap komponen, kita dapati K1 bersama dengan sifar, K2 bersama dengan sifar, K3 bersama dengan sifar. Kita dapati tidak ada nilai lain bagi K1, K2 dan 3. Satu-satunya nilai bagi K1, K2 dan K3 adalah kesemuanya sifar. Maka set I, J dan K ini adalah tidak bersandar linear. Okay, seperti yang kita sudah bincangkan dalam contoh 3.15. Okay. Seterusnya untuk membuktikan yang S adalah merentang R kuasa 3. Dan S merentang R kuasa 3. Okay. Okay. Bahagian yang kedua kita nak tunjukkan set. Kita nak tunjukkan yang rentangan I, J dan K ini bersamaan dengan R kuasa 3. Kita nak tunjukkan ini bersamaan dengan R kuasa 3. Okay, kita tahu untuk tentukan dua set adalah sama, kita perlu tunjukkan yang pertama, rentangan bagi set ini adalah subset kepada R kuasa 3.
Dan nombor 2, kita perlu tunjukkan R kuasa 3 adalah subset kepada rentangan set tersebut. Okey, satu sudah jelas disebabkan oleh R kuasa 3 adalah ruang vektor. Okey, dan I, J dan K adalah unsur dalam R kuasa 3, maka disebabkan oleh R kuasa 3 adalah ruang vektor daripada aksiom pertama dan aksiom kedua. Okey, maka gabungan linear I, J dan K mestilah merupakan subset kepada R kuasa 3. Okey, jadi oleh kerana yang ini adalah sudah jelas, maka what's left is kita kena tunjukkan R kuasa 3 adalah subset kepada rentangan bagi set I, J dan K. Untuk kita tunjukkan R kuasa 3 adalah subset kepada rentangan bagi subset I, J dan K, kita perlu tunjukkan untuk setiap X, Y dan Z unsur kepada R kuasa 3, unsur ini mestilah juga merupakan unsur kepada rentangan set tadi. Okey, so inilah yang akan kita tunjukkan di bahagian nombor 2. Disebabkan oleh yang pertama ini sudah jelas benar. Okey. Jadi kita perlu tunjukkan apa yang saya letakkan di dalam petak. Okey. Jadi seterusnya kita mula pembuktian kita dengan mengandaikan. Okey. Saya gunakan simbol V1, V2, V3. Dalam petak tadi saya gunakan X, Y dan Z. Okey. Hanyalah simbol saja, boleh gunakan sebarang simbol. Okey. Andaikan V, vektor V adalah unsur kepada R kuasa 3. Okey. Maka kita boleh tunjukkan yang V adalah V1I tambah V2J tambah V3K. Okey. Disebabkan V adalah gabungan linear bagi I, J dan K, maka V adalah unsur kepada rentangan I, J dan K. Obvious kita boleh dapat ni disebabkan I, J dan K adalah nilai sedemikian. Okey. Maka V adalah, ini menunjukkan bahawa V adalah gabungan linear I, J dan K. Disebabkan itu V adalah rentangan I, J dan K. Okey. Seterusnya untuk contoh seterusnya, V di sini juga adalah R kuasa 3, tetapi S yang berbeza. S-nya adalah V1 121, V2 29 sifar dan V3 334. Okey. Diberikan dalam soalan ni. Okey. So sekarang kita nak tunjukkan yang S ini adalah suatu asas bagi R kuasa 3. So lagi sekali kita perlu tunjukkan dua syarat, iaitu S tadi adalah mesti tidak bersandar linear. Okey. Untuk menunjukkan V1, V2, V3 tidak bersandar linear, kita tulis V1, V2, V3 dalam bentuk persamaan berikut. Yang mana C1, C2, C3 adalah pemalar. Okey. Kita nak cari apakah nilai bagi C1, C2 dan C3. Apakah nilai bagi C1, C2 dan C3. Okey. Jadi saya gantikan V1 dengan nilai-nilai yang diberikan. Okey. Saya selesaikan, permudahkan. Okey. Kemudian saya samakan komponen by komponen. Ini komponen pertama saya samakan dengan sifar. Komponen kedua saya samakan dengan sifar juga. Komponen ketiga juga samakan dengan sifar. Okey. Dan saya perolehi sistem persamaan linear berikut. Okey, yang ini komponen pertama, komponen kedua dan komponen ketiga. Ini adalah satu sistem persamaan linear. Okey. Seterusnya saya nak cari apakah nilai C1, C2 dan C3. Apakah nilai C1, C2, C3 ni? Okey. Jadi untuk dapatkan nilai C1, C2 dan C3, saya perlu selesaikan sistem persamaan linear ni. Okey.
Awak boleh gunakan pelbagai cara, tetapi kita akan gunakan cara penyelesaian yang sudah kita belajar dalam topik-topik sebelum ni. Okey, salah satu daripadanya adalah untuk mendapatkan penyelesaian kepada sistem persamaan linear ini, saya tulis sedemikian untuk mendapatkan matriks perkali bagi SPL ini. Okey, matriks perkalinya adalah yang ini. Ini adalah matriks perkalinya, iaitu A. Okey. Dan saya dapati penentu bagi A adalah negatif 1, iaitu tidak sama dengan sifar. Penentu bagi A adalah negatif 1, tidak sama dengan sifar. Apa maksudnya? Apabila penentu bagi A tidak sama dengan sifar, maka A boleh songsang. Okey. Apabila penentu tidak sama dengan sifar, maka A boleh songsang. Boleh refer kepada lemma 2.8. Seterusnya, daripada teorem 1.3 berkenaan dengan homogeneous sistem persamaan linear, sistem persamaan linear homogen, sistem ini mempunyai penyelesaian remeh. Okay, oleh kerana penentunya tidak sama dengan sifar, maka sistem persamaan ini hanya mempunyai penyelesaian remeh. Iaitu satu-satunya penyelesaian adalah sifar. Iaitu C1, C2, C3 bersamaan dengan sifar. Okey. Oleh kerana tidak ada nilai lain bagi C1, C2, C3, maka set dengan 3 unsur C1, C2, C3 ataupun kita kata V1, V2 dan V3 ini adalah tidak bersandar linear. Okey, tidak bersandar linear disebabkan oleh hanya ada satu nilai bagi C1, C2, C3 iaitu semuanya mesti bersamaan dengan sifar untuk memenuhi persamaan ini. Okey, so kita sudah lengkap untuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua kita perlu tunjukkan yang arc kuasa 3 bersamaan dengan rentangan V1, V2, V3. Okey, seperti yang banyak kali saya cakap, kita perlu tunjukkan dua perkara iaitu arc kuasa 3 subset kepada rentangan dan rentangan subset kepada arc kuasa 3. Tetapi memadai hanya kita tunjukkan yang arc kuasa 3 adalah subset kepada rentangan V1, V2 dan V3. Okey, memadai kita tunjukkan yang ini sahaja. Okey, kenapa? Disebabkan oleh dia ada yang superset lagi satu tu adalah obvious. Jelas disebabkan oleh arc kuasa 3 adalah suatu ruang vektor. Okey, jadi kita nak tunjukkan yang saya tulis sebagai nombor 1 ni. Untuk tunjukkan itu, kita andaikan unsur di dalam arc kuasa 3. Okey, kita andaikan B adalah vektor di dalam arc kuasa 3. Jadi seterusnya kita perlu semak adakah B unsur kepada rentangan V1, V2, V3. Adakah B adalah unsur kepada rentangan V1, V2, V3, iaitu adakah B bersamaan dengan C1, V1 tambah C2, V2 tambah C3, V3 untuk suatu pemalar C1, C2, C3. Maksudnya adakah kita dapat cari nilai C1, C2, C3 sehingga kan kita dapat tulis persamaan ini. Okey. So, kita nak tentukan ada tak nilai C1, C2, C3. Okey. Maka kita andaikan persamaan ini. Okey, sedemikian. Gantikan nilai V1, V2 dan V3. Okey, saya permudahkan. Kemudian saya samakan komponen by komponen sedapat satu sistem persamaan linear. Okey. So again, persoalan kita, adakah sistem persamaan linear ini ada penyelesaian? Iaitu ada tak nilai C1, C2, C3? Ada tak nilai C1, C2, C3 sehingga kan A-nya memenuhi persamaan dalam sistem persamaan linear ni. Okay, again, apa yang kita buat adalah
kita cuba selesaikan sistem persamaan linear ini dengan melihat kepada matriks perkalinya. Inilah matriks perkalinya. Matriks A. Okey. Kita dapati penentu bagi matriks perkalinya adalah negatif 1, tidak sama dengan sifar, maka A boleh songsang. Okay. Oleh kerana A boleh songsang, maka daripada teorem 1.3 ataupun daripada teorem Petua Cramer, maka AC bersamaan dengan B hanya mempunyai satu penyelesaian yang unik. Okay. Kita tak tahu apakah penyelesaian bagi C1, C2, C3 dan kita tak perlu cari pun apakah nilai C1, C2, C3. Kita tak perlu cari. Yang kita perlu tahu adalah adakah nilai C1, C2, C3 ni wujud. Okay. Jika C1, C2, C3 ni wujud, maka kita sebenarnya telah membuktikan bahawa B adalah unsur kepada rentangan V1, V2, V3. Iaitu apabila nilai C1, C2, C3 ni wujud, maka benarlah B bersamaan dengan C1V tambah C2V tambah C3V. Okay, iaitu B adalah unsur kepada rentangan V1, V2 dan V3. Okay, so kita dah complete menunjukkan bahawa kita telah lengkapkan pembuktian kita untuk menunjukkan bahawa set S yang terdiri daripada V1, V2, V3 adalah merupakan asas kepada R kuasa 3. Okey. Maka benarlah R kuasa 3. Okey, ini yang tadi yang kedua. Alright. Okey, daripada contoh 3.28 dan 3.29, kita dapat lihat yang terdapat dua asas yang berbeza bagi suatu ruang vektor. Okey, terdapat dua asas yang berbeza bagi suatu ruang vektor. Ini menunjukkan bahawa asas ini tidak unik. Okay. Kalau kita ada satu ruang vektor V, maka S yang menjadi subset kepada V dan S adalah asas ini tidak unik. Okay. Maka S adalah tidak unik. Oleh sebab itu, untuk suatu ruang vektor tertentu, kita perlu kenal pasti suatu asas piawai. Kita perlu kenal pasti suatu asas piawai bagi suatu ruang vektor. Okey. So asas piawai ini unik lah. Okey. Untuk R kuasa N, ruang Euclidean N maksudnya R kuasa N dengan operasi penambahan dan pendaraban skala biasa. Euclidean refer kepada biasa, standard. Okay, dengan operasi penambahan dan pendaraban skala biasa. Okay. Asas piawai bagi ruang R kuasa N ini adalah set S yang mana S terdiri daripada N unsur iaitu I1, I2 sehingga IN. Yang mana I1 adalah sebegini. Komponen pertamanya 1, komponen yang lainnya semuanya sifar. I2 pula komponen keduanya 1, yang lain semua sifar. Okey. IN adalah komponen ke N adalah 1 dan yang lainnya semuanya adalah sifar. Okey. So I1, I2 sehingga IN ni adalah asas piawai bagi R kuasa N. Jadi asas piawai bagi R kuasa 2 adalah I1 dan I2, yang mana I1 kita simbolkan sebagai I, I2 pula kita simbolkan sebagai J. Okay. Asas piawai bagi R kuasa 3 adalah I, J dan K. Ini sepatutnya K. Okay, ini sepatutnya K. Boleh baiki pada handout masing-masing, ini sepatutnya K. Okay, ini kita dah lihat dalam contoh yang pertama tadi. Okey. Seterusnya kita pertimbangkan V sebagai PN. PN adalah suatu fungsi kita simpulkan sebagai PX, okey, yang mana PX adalah berbentuk A0 tambah A1X tambah sehingga
AN X kuasa N. Okey. Ini adalah PN. Kita dah tunjukkan yang PN adalah ruang vektor. Okay, dengan operasi penambahan dan pendarabhan skala biasa bagi polinomial ataupun bagi fungsi. Dan kita nak tunjukkan yang S adalah asas bagi PN. Okay, obviously S adalah subset kepada PN. Okay, S adalah subset kepada PN. So yang pertama kita perlu tunjukkan yang S ini adalah tidak bersandar linear. Okay, boleh refer pada contoh 3.24 untuk kita lihat yang S adalah tidak bersandar linear. Okay, dan contoh 3.18 untuk kita lihat yang PN ini adalah bersamaan dengan rentangan S, iaitu S merentang PN. Maka benarlah S ini adalah asas bagi PN. Dan indeed, S ini adalah asas piawai bagi PN. Okay, S ini adalah asas piawai bagi PN. Seterusnya, matriks bersaiz 2/2. Okay. Set dengan 4 unsur. Set dengan 4 unsur iaitu 4 matriks bersaiz 2/2 sedemikian M1, M2, M3 sehingga M4. Okay, tunjukkan set S ini adalah asas bagi P di sini adalah matriks bersaiz 2/2. Okay. Pertama kita perlu tunjukkan yang S tadi adalah tidak bersandar linear. Seperti biasa, kita dapatkan persamaan berikut, samakan dengan vektor sifar. Vektor sifar dalam matriks bersaiz 2/2. Vektor sifar di sini adalah sifar, 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 sifar. Okay. Jadi seterusnya, kita gantikan M1, M2, M3, M4. Okay. Kita nak cari nilai C1, C2, C3, C4. Okey. Okey, sebelum tu mudah untuk tunjukkan. Kenapa mudah untuk tunjukkan? Boleh cuba gantikan C1 dengan M1 adalah C2 adalah sifar 1 sifar sifar tambah C3, M3 adalah sifar sifar 1 sifar tambah C4 sifar 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 1. Kemudian samakan dengan matriks sifarnya adalah sedemikian. Okey, kemudian awak akan dapat C1, C2, C3, C4 bersamaan dengan sifar, 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 sifar. Kemudian kita samakan kita samakan nilai pemasukan. Okey, kita samakan pemasukan. Samakan pemasukan demi pemasukan. Okey, pemasukan pertama, baris pertama laju pertama, C1 bersama dengan sifar. So kita dapat C1 bersama sifar. C2 bersama dengan sifar. C3 juga bersama dengan sifar. C4 juga bersamaan dengan sifar. Okey, disebabkan itulah statement di sini adalah mudah untuk ditunjukkan yang C1, C2, C3, C4 bersama dengan sifar. Iaitu tidak ada nilai lain bagi C1, C2, C3 dan C4. Semuanya mesti bersamaan dengan sifar. Jadi ini menunjukkan bahawa yang M1, M2, M3, M4 adalah tidak bersandar linear. Okey. Jadi seterusnya kita nak tunjukkan yang matriks bersaiz 2/2 ini adalah direntang oleh, kita nak tunjukkan yang kedua, rentangan bagi M1, M2, M3, M4 ini adalah bersamaan dengan matriks bersaiz 2/2. Okey, jadi seperti biasa, oleh kerana yang ni adalah obvious, jadi kita perlu tunjukkan yang ini. Kita perlu tunjukkan matriks bersaiz 2/2 adalah subset kepada rentangan.
Ini obvious, jelas. Ini perlu ditunjukkan. Bentangan M1, M2, M3, M4. Okey. Jadi, inilah yang kita nak buat sekarang. Inilah kita nak tunjukkan. Jadi, kita mulakan pembuktian kita dengan mengandaikan. Okey. Tak tu ditunjukkan. Okey, kita start dengan mengandaikan A, B, C, D adalah unsur kepada matriks bersaiz 2 darab 2. Okey. Kemudian kita perlu tunjukkan ada tak nilai K1, K2, K3, K4 sehinggakan K1 M1 tambah K2 M2 tambah K3 M3 tambah K4 M4 bersamaan dengan A, B, C, D. Okey. Ada tak nilai K1, K2, K3, K4? Okey. Gantikan nilai M1, M2, M3, M4 ini dengan matriks tadi. Dan obviously selepas kita samakan setiap pemasukan, kita dapati K1 bersama dengan A, K2 bersama dengan B, K3 bersama dengan C dan K4 bersamaan dengan D. Okey. Oleh kerana nilai K1, K2, K3, K4 ini wujud, maka set bagi M1, M2, M3, M4 ini adalah merupakan gabungan linear bagi oleh kerana nilai K1, K2, K3, K4 ini wujud, maka benarlah matriks A, B, C, D adalah merupakan gabungan linear M1, M2, M3 dan M4. Maka ini membuktikan bahawa maka persamaan ini dibuktikan. Okey, iaitu kita sudah menunjukkan yang matriks bersaiz 2 darab 2 ini direntang oleh matriks M1, M2, M3 dan M4. Okay, inilah yang cuba disampaikan di bahagian 2 ni. Okey. Okey, dan set M1, M2, M3, M4 ini adalah asas piawai bagi matriks bersaiz. Okey, lemma yang pertama yang hendak kita lihat berkenaan dengan asas ini adalah lemma 3.2 yang menyatakan bahawa jika S adalah asas bagi ruang vektor, maka setiap vektor V di dalam V boleh ditulis secara unik. Okey, dalam bentuk sedemikian. Maksudnya gabungan linear ini adalah unik. Gabungan linear bagi V1, V2, Vn untuk setiap vektor di dalam V ini adalah unik. Iaitu nilai C1, C2 sehingga Cn ini adalah unik. Okey, nilai ini adalah unik. Ada satu nilai sahaja. Okey, pembuktiannya. Okey, kita tahu S adalah asas bagi ruang vektor, maka S memenuhi syarat pertama dan syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah S merentang V. Syarat yang kedua adalah S merentang V, iaitu setiap vektor V di dalam ruang vektor V mesti boleh ditulis dalam bentuk sedemikian. Dalam erti kata lain, setiap vektor V adalah gabungan linear unsur-unsur di dalam S. Okey? Setiap vektor V adalah gabungan linear unsur-unsur di dalam S. Iaitu nilai C1, C2 hingga Cn ini wujud. Okey. Apa yang hendak kita buktikan adalah nilai C1, C2 sehingga Cn ini adalah unik. Kita tahu nilai C1, C2 ini wujud, tetapi kita nak buktikan ianya unik. Okey, seperti biasa untuk membuktikan keunikan, kita andaikan tidak unik iaitu ada lagi nilai lain bagi C1, C2 hingga Cn. Kita katakan nilainya adalah K1, K2 sehingga Kn. Okey. Ada nilai lain bagi C1, C2 sehingga Cn adalah iaitu K1, K2 sehingga Kn. Okey. So sekarang kita ada persamaan kedua dan persamaan pertama.
Seterusnya persamaan pertama tolak persamaan kedua. Okay, ini adalah hasil persamaan pertama tolak dengan persamaan kedua. Kita dapat persamaan sedemikian. Okay. Kita dapat persamaan sedemikian. Kita dapati V1 darab satu skala, V2 darabkan satu skala, Vn darab dengan satu skala bersamaan dengan vektor sifar. Okay. Kemudian kita nak gunakan sifat tidak bersandar linear. Okay. Daripada sifat tidak bersandar linear bagi ruang vektor, ini bermaksud, sifat tidak bersandar linear bagi V1, V2 sehingga Vn, ini bermaksud nilai, satu-satunya nilai bagi C1 tolak K1, satu-satunya nilai bagi yang ni, yang ini dan yang ini, semuanya mesti sama dengan sifar. Daripada sifat tidak bersandar linear bagi V1, V2 sehingga Vn. Okay. Oleh kerana semuanya bersamaan dengan sifar, maka benarlah C1 bersamaan dengan K1, C2 bersamaan dengan K2, sehinggakan Cn bersamaan dengan Kn. Okay. Ini bermaksud C1, C2, Cn tadi adalah unik. Okay. Daripada contoh 3.29, kita dapat tahu yang V1, V2, V3 adalah asas bagi R kuasa 3. Okay. Daripada teorem 3.2, teorem tadi, kita tahu yang setiap unsur dalam R kuasa 3 boleh ditulis secara unik dalam bentuk sedemikian. Sekarang kita nak sahkan. Betul tak setiap unsur dalam R kuasa 3 boleh ditulis secara unik dalam bentuk sedemikian? Untuk itu, katakan saya ambil X sama dengan 1, 2, 3. Saya cuma nak sahkan betul ke tidak setiap vektor dalam R kuasa 2, ini sepatutnya R kuasa 3. Contohnya vektor 1, 2, 3 ni, betul ke kita dapat tulis sebagai gabungan linear V1, V2 hingga Vn secara unik? Okay. Cuba kita lihat. Okay. So, katakan saya tulis sedemikian. Saya tulis gabungan linear ni. Okay. Adakah nilai C1, C2 sehingga C3 ini unik? Okay. Seperti biasa, selepas saya tulis sedemikian, gantikan nilai V1, V2, V3. Okay. Saya dapatkan satu sistem persamaan linear. Saya selesaikan sistem persamaan linear ni dengan menggunakan petua Cramer ataupun sosangan metrik ataupun penghapusan Gauss-Jordan ataupun penghapusan Gauss. Saya dapati nilainya adalah unik. Nilai C1, C2 sehingga C3 ini adalah unik. Okey, jadi benarlah saya dapat sahkan yang seperti yang dibuktikan dalam teorem 3.2 tadi. Ini sepatutnya bukan teorem tetapi lemma. Lemma 3.2 kan? Lemma 3.2. Kini sepatutnya lemma 3.2. Benarlah setiap unsur di dalam ruang vektor dapat ditulis sebagai gabungan linear unsur-unsur di dalam asas secara unik. Okey, kemudian kita nak lihat matra. Apa yang dimaksudkan dengan matra bagi suatu ruang vektor. Okey. Matra ni dia berkait rapat dengan asas. Untuk melihat matra, kita lihat asasnya. Okey, suatu ruang vektor bukan sifar, dikatakan bermatra terhingga jika asasnya adalah set terhingga. Jika asas bagi ruang vektor mempunyai unsur yang terhingga, iaitu asas tersebut merupakan set terhingga, maka ruang vektor tersebut dikatakan bermatra terhingga. Okay, sebaliknya, jika tidak wujud sebarang set terhingga tersebut, iaitu tidak wujud set terhingga yang membentuk asas bagi ruang vektor tadi, maka ruang vektor V dikatakan bermatra tidak terhingga. Okey. Contoh,
ruang vektor sifar adalah bermatra terhingga dengan asasnya adalah empty set. Empty set adalah set terhingga. Okey, maka ruang vektor sifar adalah bermatra terhingga. Okey, ruang-ruang vektor bermatra terhingga yang lain adalah R kuasa N. R kuasa N, matranya adalah matra N. Pn juga matra N. Matriks bersaiz M darab N, matranya adalah matra M tambah N. Okey, yang ini matranya adalah M. Okey, matranya kita lihat sekejap lagi. Okey, ruang-ruang vektor bermatra tidak terhingga adalah fungsi, koleksi semua fungsi yang fungsi bernilai nyata. Dan juga fungsi yang mana terbitan pertamanya adalah selanjar. Set semua fungsi yang terbitan pada peringkat M-nya adalah selanjar. Alright. Teorem seterusnya. Andaikan set S berikut adalah suatu asas bagi ruang vektor bermatra terhingga. Dan ruang vektornya adalah ruang vektor V. Dan katakan kita ada another set S prime subset kepada V. Okay. S adalah asas. S subset kepada V adalah asas. Kemudian kita ada set yang lain. S subset kepada V. Okay. S prime ni tidak semestinya asas. S prime adalah sebarang subset kepada V. Okay. Teorem ini menyatakan yang pertama, jika S prime mengandungi lebih daripada N vektor. Okay, sebelum itu bear in mind that teorem ni menyatakan unsur di dalam asas ini ada N. Ada N elemen. S ini mengandungi N unsur. S ini mengandungi N unsur. Ada N unsur. Okey. Jika S prime mengandungi lebih daripada N vektor, okey, ataupun N unsur lah, maka S prime bersandar linear. Okey, jadi awak tak perlu check S prime ni bersandar linear ataupun tak. Okey. Jika S mengandungi lebih banyak vektor berbanding S, maka S prime adalah bersandar linear. Tetapi syarat yang kedua pula menyatakan jika S prime mengandungi kurang daripada N, maka S prime tidak merentang V. S prime tidak merentang V. Okey, yang satu lebih daripada N dan yang satu lagi kurang daripada N. Okay, maka S prime tidak merentang V. Untuk pembuktian, saya tinggalkan kepada pelajar untuk teliti. Okey, secara detail sudah ditunjukkan di dalam slide. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya. Okay. Kemudian teorem 3.10. Semua asas bagi ruang vektor yang bermatra terhingga mempunyai bilangan vektor yang sama. Okay. Kita tahu yang apabila kita ada satu ruang vektor V, katakan S1 adalah asas bagi V. Okay. S2 juga katakan asas bagi V. Okay. Maka teorem 3.1 sifar ini menunjukkan bahawa cardinality bagi S1 adalah sama dengan cardinality bagi S2. Itu unsur dalam S1 sama juga dengan unsur dalam S2. Boleh lihat pembuktian. Okey. Okey. Kenapa pentingnya bilangan unsur di dalam asas? Apa pentingnya berapa banyak unsur di dalam asas? Ia adalah untuk menentukan matra. Matra bagi suatu ruang vektor bermatra terhingga, katakan ruang vektor V, kita tanda sebagai dim V. Okay.
ditakrifkan sebagai bilangan vektor dalam suatu asas bagi V. Okay. So, kalau kita ada ruang vektor V dan S adalah asas bagi V. Okay. Dimension matra bagi V, kita simbol sebagai dim V, adalah cardinality of S. Berapakah bilangan unsur di dalam asas bagi S? Dan kita tahu daripada teorem sebelum ni yang apa-apa pun set yang menjadi asas bagi V, bilangan unsurnya mesti sama. Okey. Jadi seterusnya, okey, ruang vektor sifar bermatra sifar kerana asasnya adalah empty set, set hampa. Okey, maka dim V bersama dengan sifar. Ruang Euclidean R kuasa N bermatra N kerana asas piawai bagi R kuasa N adalah I1, I2 sehingga IN. Okay, kita tahu R kuasa N ada asas yang mana salah satu asasnya merupakan asas piawai diberikan oleh set ini yang ada N unsur. Okay, maka R kuasa N bermatra N. Seterusnya, polinomial berdarjah N, Pn ataupun sebelum ni saya sebut sebagai suatu fungsi, set fungsi-fungsi yang berbentuk polinomial. Kita tahu ini adalah asas piawai bagi Pn yang mana mengandungi N tambah satu unsur. Tadi saya sebut N unsur. Okay, boleh buat pembetulan. Tadi saya sebut Pn mempunyai asas dengan N unsur. Okay, tapi di sini kita lihat yang asas bagi Pn mempunyai N tambah satu unsur, maka dimensi ataupun matra bagi Pn adalah N tambah satu. Okay. Ruang vektor bagi matriks bersaiz M darab N. Asas piawainya M darab N. Okay, bukan M tambah N. Tadi saya sebut M tambah N. Asas piawai mempunyai M darab N matriks dengan pemasukan tunggal, satu dan sifar dan selebihnya. Satu pemasukan tunggal satu dan sifar selebihnya. Okay, maka matra bagi matriks M bersaiz M darab N adalah M darab N. Okey. Salah satu unsur dalam asas bagi matriks bersaiz M darab N adalah matriks barisnya sebanyak M, lajunya sebagai N, pemasukan tunggal satu, maksudnya salah satu pemasukannya bernilai satu dan yang lainnya semuanya sifar. Okay, tak kira lah. Yang lain semua sifar. Satu sahaja pemasukan dengan tidak sifar iaitu satu sahaja. Right. Okay. Tentukan asas dan matra bagi ruang penyelesaian SPL homogen berikut. Okay. Kita ada satu sistem persamaan linear homogen. Okey, kita tahu yang sebarang sistem persamaan linear homogen mesti mempunyai penyelesaian. Okey, penyelesaiannya adalah sama ada penyelesaian unik ataupun penyelesaian tidak terhingga. Okey. So penyelesaiannya sama ada penyelesaian unik ataupun penyelesaian tidak terhingga. Maka kita ada satu set yang membentuk ruang penyelesaian. Kita ada satu set yang membentuk ruang penyelesaian. Dan kita tahu terdapat teorem sebelum ini yang menyatakan bahawa ruang penyelesaian bagi sistem persamaan linear adalah suatu ruang vektor. Okay, boleh semak ada teorem yang menyatakan ruang penyelesaian bagi suatu sistem persamaan linear merupakan ruang vektor. Okay, so soalan ini diberi satu SPL homogen. Kita tak perlu dapatkan ruang penyelesaiannya, tetapi kita nak dapatkan asas dan matra bagi ruang penyelesaian tersebut. Okey, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita dapatkan matriks imbuhan. Okey. Kemudian dapatkan bentuk epsilon baris terturun.
dapatkan bentuk echelon baris terturun. Okey. Daripada sini kita dapat lihat yang sebenarnya sistem persamaan linear homogen ini mempunyai tidak terhingga banyaknya penyelesaian. Sebab ada satu baris yang semua pemasukannya adalah sifar. So obvious di sini SPL homogen ini mempunyai tidak terhingga banyaknya penyelesaian. Alright. Kemudian kita dapatkan sistem persamaan yang sepadan. Okey, sedemikian. Okey, yang ada pelopor satu adalah sekejap ya. Yang ada pelopor satu, ni pelopor satu, pelopor satu, pelopor satu. So yang ada pelopor satu adalah X1, X3 dan X4. Okey, yang ada pelopor satu adalah X1, X3 dan X4. Okey, yang tiada pelopor satu adalah X5 dan X2. Yang mana X5 dan X2 kita samakan dengan satu parameter T dan S. Okey, kita dah lihat sebelum ni. Alright. Maka berikut adalah set ruang penyelesaian. Ini kalau kita selesaikan sistem persamaan linear homogen tersebut. Okey, seperti yang kita lihat sebelum ni. Okey, ini adalah cara kita menyelesaikannya. Tetapi kita nak dapatkan asas dan matra bagi sistem persamaan linear ni. Apakah asas dan matra? Ini adalah set ruang penyelesaian. Alright. So kita tahu penyelesaian amnya X1 sedemikian. Kita dekat sini. Ini X1, X2. Ya. Okey. X1, X2, X3, X4, X5 sedemikian. Okey, maka kita dapat tulis sedemikian. Kita ambil penyelesaian tadi, kita tulis dalam bentuk matriks sedemikian. Untuk mendapatkan matra dan asasnya, okey, kita tulis yang ini dalam bentuk kita kumpulkan S, satu pemalar dan another pemalar. Ini melibatkan pemalar S dan melibatkan pemalar T. Okay, kita dapat tulis sedemikian. Okay, ini bersamaan dengan kita keluarkan S dan T. Kita keluarkan S dan T, maka kita dapat satu vektor. Kita keluarkan pemalar T, dapat another vektor. Okay. Vektor inilah yang akan membentuk asas. Okay, vektor inilah yang akan membentuk asas. Okay. Maka okay. Set V1, V2 tadi adalah V1 ni adalah yang inilah negatif 1, 1, sifar, sifar, sifar. V2 adalah negatif 1, sifar, negatif 1, sifar 1. Okey. Yang ianya merupakan asas kepada set penyelesaian. Kenapa? Awak boleh tunjukkan yang V1, V2 ini adalah tidak bersandar linear dan juga merentang sistem persamaan, merentang set penyelesaian kepada sistem persamaan linear tadi. Okey. Cuba fikirkan kenapa set ini tidak bersandar linear dan kenapa ianya merentang set penyelesaian kepada ruang penyelesaian SPL. Okey, maka kita dah tunjukkan yang di sini yang set ini adalah asas bagi ruang penyelesaian. Maka ruang penyelesaian ini bermatra 2 kerana mempunyai 2 unsur di dalam asas. Okey. Seterusnya teorem 3.11. Andaikan V adalah ruang vektor bermatra n. Okey, bermaksud asasnya mempunyai n unsur dan S subset kepada V juga mengandungi n vektor. Okey, di sini S tidak semestinya asas Tidak semestinya asas bagi V. Okay.
S tidak semestinya asas bagi V. Okey, tetapi S mempunyai unsur sebanyak N. S mempunyai unsur sebanyak N. Yang mana N adalah matra bagi V. Okey. Jika S merentang V, maka S adalah asas bagi V. Jadi, untuk tunjukkan S adalah asas bagi V, memadai kalau kita dapat tunjukkan S merentang V. Kita tak perlu tunjuk pun S tidak bersandar linear. Memadai kalau kita dapat tunjuk S adalah merentang V. Okey. Ataupun yang kedua, jika S tidak bersandar linear, maka S adalah asas bagi V. Iaitu kita tak perlu tunjukkan yang S merentang V. Memadai kita tunjukkan S tidak bersandar linear, maka S menjadi asas bagi V. Okey. Jadi, dengan mengetahui apa yang diberikan dalam teorem 3.11 ni, dengan mengetahui apakah matra bagi N, ianya memudahkan kita untuk membuktikan membuktikan suatu set merupakan asas bagi V. Caranya adalah dengan melihat berapa banyak unsur di dalam S. Kalau unsur di dalam S ada sebanyak N, maka untuk menunjukkan S adalah asas, kita hanya perlu tunjukkan sama ada S merentang V ataupun S tidak bersandar linear. Okey. Okey, saya skip pembuktian. Okey. Tunjukkan bahawa V1, V2 merupakan suatu asas bagi R kuasa 2. Okey. Sebelum itu kita tahu R kuasa 2 bermatra 2. Okey, dan kita lihat kat sini sekarang yang S dengan V1, V2 mempunyai dua unsur. Okey. Mempunyai dua unsur. Okey. Jadi untuk menunjukkan yang S adalah satu asas, jadi kita hanya perlu tunjukkan sama ada S tidak bersandar linear ataupun S merentang R kuasa 2. Sama ada S tidak bersandar linear ataupun S merentang R kuasa 2. Okey. Jadi, okey. Katakan kita memilih untuk menunjukkan set S tadi merentang R. Kita nak tunjukkan S merentang R kuasa 2 iaitu R kuasa 2 bersamaan dengan rentangan bagi V1, V2. R kuasa 2 adalah rentangan bagi V1, V2 iaitu kita nak tunjukkan setiap unsur kita nak tunjukkan setiap X1, X2 unsur dalam R kuasa 2. X1, X2 ini bersamaan dengan A, V1 tambah B, V2. Kita nak tunjukkan kita dapat cari nilai A dan B. Okay. So kita andaikan sedemikian. Saya perlu tambah sikit kat sini. Untuk setiap X1, X2 unsur dalam R kuasa 2. Okey. Saya nak tentukan adakah nilai A dan B ini boleh dicari. Okey. Saya dapatkan sistem persamaan linear. Saya dah dapat satu sistem persamaan linear. Saya dapatkan matriks perkali bagi sistem persamaan linear tersebut. Dan saya dapati penentunya bernilai negatif 50 iaitu tidak bersama dengan sifar. Maka SPL ini adalah konsisten iaitu mempunyai penyelesaian. Maka terbuktilah nilai A dan B ini boleh dicari dan ini membuktikan V1, V2 merentang R kuasa 3. Okey. Maka terbuktilah V1, V2 membentuk asas bagi R kuasa 3. Okey.
Alternatifnya awak boleh juga cuba tunjukkan yang V1, V2 ini tidak bersandar linear. Okey, dengan cara yang kita dah belajar sebelum ni. V1, V2 ini tidak bersandar linear. Okey. Tunjukkan bahawa V1, V2, V3 adalah suatu asas bagi R kuasa 3. Again, kita tahu R kuasa 3 bermatra 3. Okey. Jadi, buat cara yang sama, kita dapatkan penentu bagi sistem persamaan linear. Kita dapatinya ia bernilai tidak sama dengan sifar, maka kita dapat tunjukkan sama ada set V1, V2, V3 ini sama ada tidak bersandar linear ataupun ianya merentang R kuasa 3. Okey. Maka set V1, V2, V3 ini membentuk suatu asas bagi R kuasa 3. Okey, jadi kita buat kesimpulan yang kalau untuk ruang Euclidean R kuasa n, kalau kita ada set dengan vektor-vektor sebanyak n, kalau kita ada set dengan vektor sebanyak n, iaitu katakan U1, V2 hingga Vn, yang mana U1 sedemikian, U2 sedemikian, Un sedemikian, untuk tentukan sama ada U1, U2 hingga Un ini adalah asas bagi R kuasa n ataupun tidak, kita cuba dapatkan penentu sedemikian. Okay. Make sure dapat penentu bagi matriks yang betul. Okay, ini U1, U1, U12, U12, U1N. Maksudnya, vektor yang pertama membentuk laju yang pertama. Vektor pertama membentuk laju yang pertama. Vektor ke N membentuk laju ke N. Okay. Kemudian hitung penentu. Kalau penentunya tidak sama dengan sifar, maka ianya set tadi merupakan asas bagi R kuasa N. Dengan hujah yang sama seperti contoh 3.3 dan contoh 3.4. Contoh 3.3 lebih detail. Teorem 3.12, teorem terakhir ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara kita nak mendapatkan asas bagi suatu ruang vektor apabila kita tahu yang suatu set tersebut sama ada merentang ataupun tidak bersandar linear. Okay, katakan kita ada satu set S. Katakan kita ada satu set S. Set S tersebut bukan asas bagi V. Set S tersebut bukan asas bagi V. Okay. Kita boleh jadikan, kita menggunakan set S, kita boleh dapatkan satu asas bagi V sekiranya S tu sama ada merentang V ataupun tidak bersandar linear. Okey. Yang pertama, jika S merentang V tetapi bukan asas bagi V, S merentang V tetapi bukan asas bagi V, maka bilangan vektor dalam S boleh dikurangkan bagi membentuk suatu asas bagi V. Okey, maksudnya unsur dalam S tu kita boleh kurangkan. Itu kita boleh buang beberapa unsur dalam S untuk membentuk asas bagi V. Okey. Elemen yang tinggal tu akan membentuk asas bagi V. Yang kedua pula, jika S tidak bersandar linear tetapi bukan asas bagi V, S boleh dikembangkan membentuk suatu asas bagi V dengan menambah beberapa vektor yang bersesuaian. Jika S bukan asas tetapi S tidak bersandar linear, maksudnya S ni dia tak cukup elemen untuk membentuk asas. Jadi kita kena tambah beberapa unsur supaya set yang baru ni apabila kita tambah unsur asas bagi V. Okay, so bagaimana caranya? Kita lihat contoh berikut. Kita nak melihat salah satu contoh yang menunjukkan kegunaan teorem tadi untuk mendapatkan asas apabila diberi satu set yang tidak bersandar linear dan set tersebut mempunyai unsur yang kurang daripada matra ruang vektor yang hendak kita tunjukkan. Alright. So contoh ini menyatakan bahawa kembangkan set yang diberikan ini.
set ini tidak bersandar linear dan unsurnya ada 2 untuk membentuk suatu asas bagi P3. P3 adalah polinomial berdarjah 3 dan kita tahu P3 ini matranya adalah 4. Okey, matranya adalah 4 dan asas bagi P3 adalah asas piawai bagi P3 adalah 1x, x kuasa 2 dan x kuasa 3. Okey, asas piawainya ada 4 unsur yang menjadikan matra bagi P3 adalah 4. Alright. So kita nak kembangkan set S yang diberikan ini untuk membentuk suatu asas dan kita tahu diberikan oleh soalan ini dan yang set ini adalah tidak bersandar linear. Jadi untuk membentuk asas, kita perlu tambah beberapa unsur yang lain kepada S supaya ianya adalah membentuk asas. Okey. Apa yang perlu kita buat adalah yang pertama, langkah pertama adalah kita masukkan ke semua asas piawai ke dalam S. Okey, kita masukkan ke semua asas piawai ke dalam S. Ini merupakan asas piawai bagi P3. Ini adalah asas piawai bagi P3. Alright. So, okey. Kita tahu yang asas bagi P3 mestilah mempunyai 4 unsur. Sekarang kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unsur. Kita tahu asas mesti ada 4 unsur sahaja sebab matranya adalah 4. Jadi ada beberapa unsur lain daripada asas piawai ni yang sebenarnya redundant. Kita tak perlu pun. Okey, jadi kita nak pastikan asas mana, unsur mana yang tidak perlu dan yang kita perlu buang. Okey. Jadi kita lihat satu dahulu. Kita lihat satu. Adakah satu ini perlu? Kita dapati ya, satu adalah diperlukan sebab satu bukan gabungan linear. Satu bukan gabungan linear 1x, 1 tambah x dan 1 tambah x kuasa 2. Kita perlu cek yang satu bukan gabungan linear set ini. Jadi satu diperlukan. Okey. Bagaimana dengan X? Adakah X perlu? Tidak, kerana X adalah gabungan linear 1 tambah X dan 1 tambah X kuasa 2. Jadi X redundant, tidak diperlukan. So kita perlu letter buang X. Seterusnya, adakah X kuasa 2 perlu? Tidak, X kuasa 2 juga tidak diperlukan kerana X kuasa 2 adalah gabungan linear 1 tambah X dan 1 tambah X kuasa 2 juga 1. Okey, jadi X kuasa 2 tidak diperlukan. Kita perlu buang. Okey. Jadi yang tinggal adalah 1 tambah X, 1 tambah X kuasa 2, 1 dan X kuasa 2, X kuasa 3. Iaitu sekarang kita dah ada 4 unsur di dalam set S yang menjadikannya sebagai asas kepada polinomial berdarjah 3. Okey, seterusnya R kuasa 4. R kuasa 4 kita tahu matranya 4. Okey, matranya 4. Dan asas piawainya adalah 1 sifar sifar sifar, sifar 1 sifar sifar, sifar sifar 1 sifar dan sifar 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 1. Ini adalah asas piawai yang mempunyai 4 unsur yang menjadikan matra bagi R kuasa 4 adalah 4. Okey. Jadi kita nak kembangkan set berikut untuk membentuk suatu asas bagi R kuasa 4. Seperti langkah sebelum ini, apa yang kita buat adalah kita tambah keempat-empat unsur di dalam set S. Okey, E1 adalah tadilah yang 1 sifar, sifar, sifar. E2 pula adalah sifar, 1 sifar, sifar dan begitu juga E3 dan E4. Okey, jadi kita perlu semak unsur mana yang kita baru tambah ni yang sebenarnya redundant. Kita tak perlu. Okey, adakah E1 perlu? Ya, kerana E1 bukan gabungan linear unsur-unsur yang lain. Okey, E2 tidak, kerana E2 adalah gabungan dua unsur yang pertama. E3 tidak perlu kerana E3 adalah gabungan linear
unsur yang pertama dan unsur pertama dan unsur kedua. Okey. Jadi E3 tidak perlu. Yang mana lagi tidak perlu? E1. E1 perlu. E2 tidak. E2 juga tidak perlu. Okey. Jadi yang tinggal kita dah ada 4 unsur di dalam set S yang menjadikan set S yang baru ni merupakan asas bagi R kuasa 4. Okey. Seterusnya, teorem seterusnya, jika W suatu subruang bagi ruang vektor bermatra terhingga, maka matra bagi W mestilah lebih kecil atau sama dengan matra bagi V. Jadi W adalah subruang bagi ruang vektor V, maka matra bagi subruang mesti lebih kecil atau sama dengan matra bagi V. Okey. Sekiranya matra bagi W sama dengan matra bagi V, sebenarnya W adalah sama dengan V. Okey. Rujuk contoh 3.32. Ruang penyelesaian bagi SPL homogen adalah subruang kepada ruang vektor R kuasa 5. Okey, ruang penyelesaian adalah subruang kepada ruang vektor R kuasa 5. Dan kita tahu dimension ataupun matra bagi R kuasa 5 adalah 5. Dan daripada contoh ini, kita dah lihat yang ruang penyelesaian ini mempunyai matra 2. Okey, jadi benarlah 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Okey. Dan ini adalah teorem terakhir dalam topik ini, dalam topik berkenaan dengan ruang vektor. Jadi sila buat tutorial yang saya lampirkan di dalam Teams yang akan dibincangkan bersama-sama dengan tutor pada hari Isnin dan hari Rabu. Dan pada hari Selasa kita akan adakan sesi soal jawab. Okey, sebarang soalan boleh ajukan dalam kelas ataupun perjumpaan kita secara online pada hari Selasa nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.